Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulaikha Nur Ain binti Karun Nizam. Hari ini saya bersama ahli rakan kumpulan yang lain daripada kumpulan 10 akan menerangkan tentang elemen saintifik dalam ibadat puasa dan juga dalam ibadat sunat. Okey, ibadat puasa di bulan Ramadan merupakan tuntutan fardu ain yang wajib ditunaikan oleh setiap individu muslim yang mukallaf. Ibadat puasa di bulan Ramadan ini telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh umat Islam sejak bulan Syakban tahun kedua Hijrah. Ibadat puasa yang fardu ini telah diperintahkan khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bulan Ramadan telah ditetapkan sebagai bulan khas untuk dilaksanakannya. Oleh itu, seorang muslim perlulah berusaha memahami aspek berkaitan fikahnya bagi memastikan ibadat ini menjadi ibadah yang sempurna seterusnya mengharapkan penerimaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, pengertian puasa. Apa itu puasa? Kita lihat daripada tiga sudut, daripada sudut bahasa, istilah dan juga menurut Kamus Dewan. Okay, daripada segi bahasa, puasa adalah menahan diri daripada melakukan sesuatu. Menurut istilah pula, puasa adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari beserta niat dan syarat-syarat tertentu. Okay, menurut Kamus Dewan pula, puasa merupakan perbuatan menahan diri daripada makan dan minum dengan sengaja. Hukum puasa adalah wajib bagi semua umat Islam yang mampu menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Okay, berikut merupakan dalil nakli puasa daripada surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Okay, seterusnya, cara berpuasa yang berkesan menurut sains perubatan. Yang pertama, berbuka puasa dengan buah-buahan terlebih dahulu. Okay, kita disunatkan supaya makan buah-buahan terlebih dahulu. Contoh macam dalam pengambilan buah kurma dengan jumlah yang ganjil. Okay, selain daripada itu, kita juga patut elakkan pengambilan gula putih. Tapi kita boleh gantikan gula putih tu dengan madu, sebab madu lagi banyak dia punya khasiat. Okay, seterusnya, lepas kita buka makan buah kurma, minum air semua tu, kita juga digalakkan untuk solat maghrib terlebih dahulu sebelum mengambil makanan yang berat. Okay, ini sebabnya proses pengalaman perut baru je nak bermula. Okay, jadi tak payahlah makan terlalu kenyang ataupun terlalu banyak. Sebabnya satu, boleh lesu. Lagi satu, kalau kita makan terlalu banyak, terlalu kenyang, bila kita solat tu, mulalah waktu kita nak rukuk, waktu nak sujud tu, perut rasa macam tak selesa macam tu kan. Tu boleh mengurangkan konsentrasi kita waktu solat juga. Selain daripada tu, kalau kita rasa waktu kita solat tu kita teringat-ingat dengan makanan, satu boleh jadi tak khusyuk. Okay, kalau macam tu kita boleh makan, tapi jangan makan terlalu kenyang. Okay, seterusnya, tidak mengambil makanan yang berkafein. Contohnya air teh dan juga air kopi. Okay, contohnya kalau pengambilan teh ni secara berlebihan, satu dia boleh mengakibatkan angin dalam badan. Selain daripada itu, kalau pengambilan teh dan kopi ni berlebihan juga, dia boleh mengakibatkan penyakit gastrik juga. Okay, walaupun kopi ni dikatakan banyak dia punya kebaikan, banyak dia punya faedah sebab kaya dengan antioksidan satu, lagi satu dia boleh mengurangkan risiko penyakit kencing manis, kita tetap tak digalakkan untuk ambil minuman berkafein ni waktu berbuka ataupun waktu sahur. Okay, sebabnya kopi ni dia punya kafein tinggi. Jadi bila waktu perut kita kosong, kita ambil minuman berkafein, dia boleh meningkatkan pengeluaran asid perut kita. Sebab itulah tak digalakkan untuk mengambil minuman yang berkafein. Okey, seterusnya, pastikan kadar karbohidrat mencukupi untuk pembekalan di siang hari. Okey, ini semua untuk sebagai bekalan tenaga kita waktu di siang hari. Okay, kalau kita rasa macam waktu sahur tu kita tak nak makan nasi ke, kita nak makan, kita boleh gantikan dengan makan benda lain. Contohnya makan oat, sebab oat pun boleh mengenyangkan dengan lebih lama. Okay, jangan sampai kita tinggalkan waktu sahur tu. Maksudnya kita tak bersahur, sebab waktu sahur ni banyak sangat dia punya keberkatan waktu tu. Okay, lagi satu, waktu sahur ni juga dia punya waktu sahur dia sama penting macam pengambilan sarapan. Semua tu untuk pembekalan tenaga kita waktu di siang hari.
Okey, seterusnya mengikut cara bersahur adalah di hujung waktu. Okey, kita disunatkan untuk melambat-lambatkan waktu sahur dan mensegerakan waktu berbuka. Tapi mensegerakan waktu berbuka ni jangan sampai belum masuk waktu kita dah berbuka. Kalau tak, rugi je lah sehari macam tu. Okey, at least dalam 30 minit sebelum habis waktu bersahur, kita boleh sahur waktu tu. Okey, seterusnya minum air secukupnya selepas makan. Okey, seterusnya cara berpuasa yang tidak berkesan menurut sains perubatan. Yang pertama, makan yang berlebihan ketika sahur dan berbuka. Sebabnya badan boleh jadi lesu, letih, boleh jadi mengantuk juga kalau makan terlalu berlebihan. Okey, lagi satu, bila kita makan secara berlebihan ni, proses perut kita akan bekerja lebih keras dengan jangka masa lebih lama untuk proses pengalaman makanan yang kita makan tu lah. Okey, jadi jangan makan terlalu kenyang. Seterusnya, makan makanan yang masam, berempah, pedas dan sukar dihadam. Okey, kita tak digalakkan supaya masak ataupun makan makanan yang pedas waktu sahur, sebab takut dikhawati di waktu siang tu kita sakit perut ke apa ke macam tu lah. Okey, contoh makanan yang sukar dihadam dalam pengambilan daging, okey, terutama sekali bagi golongan yang mempunyai penyakit darah tinggi, sakit jantung, alahan dan sebagainya macam tu lah, tak digalakkan. Okey, seterusnya tidur selepas kenyang makan sahur atau berbuka atau tidur sepanjang hari. Ini pun boleh menyebabkan badan kita jadi lesu. Sebabnya badan kita pasif, kita tak buat apa-apa kerja, kita tak buat apa-apa aktiviti. Okey, sebab tu badan kita jadi lesu, kita cepat penat. Sementara nak tunggu waktu subuh tu lepas sahur, tak payah, kita tak digalakkan tidur. Kita boleh je buat aktiviti lain, contohnya buat solat-solat sunat, mengaji ke, berzikir. Okey, seterusnya tidak mengambil makanan langsung ketika waktu sahur. Ini sama juga macam macam tadi, sebabnya waktu sahur ni sama penting macam pengambilan sarapan kita. Semua tu untuk pembekalan tenaga waktu di siang hari. Okey, jangan skip waktu sahur, sebabnya banyak sangat dia punya keberkatan semua tu. Okey, info tambahan, kalau kita puasa, banyak sangat kajian yang mengatakan kalau kita puasa ni boleh mengurangkan penyakit satu, boleh mengelakkan penyakit juga. Contohnya mengurangkan penyakit ni macam mengurangkan penyakit tekanan darah tinggi, dapat mengurangkan obesiti. Ialah sebab waktu kita puasa, kita kurang makan. Bila kita kurang makan, lemak semua tu akan pecah, sebab tu dapat mengurangkan obesiti. Okay, seterusnya selain daripada tu, kita dapat menurunkan gula dalam darah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ili Sayatulisha binti Muhammad Husin dari AT1103E. Saya akan membentangkan tajuk bahagian pembentangan saya, iaitu puasa mampu menyembuhkan penyakit kulit, proses pembersihan dan penggantian, puasa dapat mengawal BMI dan juga puasa dapat mengawal gula dalam darah. Salah satu kebaikan berpuasa ialah dapat menyembuhkan penyakit kulit. Hal ini kerana dengan berpuasa, kita tenang tanpa tekanan yang boleh menjejaskan hormon. Faktor hormon ini antara punca penyakit kulit seperti eczema dan jerawat. Jenis penyakit kulit yang boleh disembuhkan dengan berpuasa adalah penyakit kulit yang biasanya disebabkan oleh tekanan. Salah satunya ialah kerengsaan kulit. Kajian yang diterbitkan oleh Institut Kajian Kulit juga ada menunjukkan bahawa kerengsaan kulit akibat sentuhan dengan objek atau bahan tertentu boleh diminimumkan melalui puasa. Bengkak kulit akibat tekanan objek atau bahan tertentu secara semulajadi boleh sembuh dengan berpuasa untuk tempoh yang singkat sehingga 48 jam. Perlu diingatkan juga bahawa kebanyakan penyakit kulit disebabkan oleh 3 faktor seperti makanan dan minuman, emosi dan pencemaran alam sekitar. Penyakit kulit seperti jerawat boleh berlaku kerana serangan kelenjar yang bertugas membuang lemak dari badan. Seterusnya, puasa juga merupakan proses pembersihan dan penggantian. Puasa berfungsi untuk melakukan proses pembersihan dan penggantian dalam badan manusia. Semua mengetahui bahawa di dalam organ hati manusia terdapat simpanan gula untuk keperluan badan semasa kecemasan. Individu yang berpuasa, zat gula di dalam hatinya akan bergerak ke saluran darah dan kemudiannya akan menuju kepada organ-organ tubuh yang lain. Oleh yang demikian, tidak ada lebihan gula terkandung dalam hati manusia dan seterusnya akan mengelakkan daripada pengumpulan lemak dan obesiti. Selain itu, puasa juga dapat membantu dalam pengawalan BMI. Puasa dapat mengurangkan berat badan secara sihat kerana lemak yang terkumpul akan pecah.
Secara teorinya, menahan diri dari makan dan minum ketika berpuasa akan mengurangkan jumlah pengambilan kalori makanan dengan syarat tidak mengambil makanan secara berlebihan ketika bersahur dan berbuka, serta tidak mengambil makanan yang mempunyai nilai kalori yang tinggi secara berlebihan. Pengurangan jumlah kalori yang diambil pada kebiasaannya akan membawa kepada pengurangan berat badan. Ada kajian menunjukkan bahawa berpuasa dalam tempoh seharian boleh mengurangkan berat badan sehingga 9% dan mengurangkan lemak badan dalam tempoh 12 hingga 24 minggu. Kajian lain pula menunjukkan berpuasa dalam tempoh 3 hingga 12 minggu adalah tempoh yang efektif untuk mengurangkan berat badan dan jisim lemak sehingga 8% dan 16%. Dengan berpuasa juga kita dapat mengawal kandungan gula dalam darah. Hal ini kerana apabila seseorang itu berpuasa, ia juga mengawal insulin, gula dalam darah, tekanan darah dan lipid darah. Pada tahap normal, insulin mempunyai peranan untuk mengatur kadar gula dalam darah, iaitu sekitar 4 hingga ke 6 mmol per liter dalam keadaan puasa dan di bawah 8 mmol per liter pada 2 jam sesudah makan. Keadaan penyakit diabetes berlaku kerana organ pankreas dalam badan kurang menghasilkan insulin atau badan tidak dapat menggunakan glukos dengan berkesan. Ini yang menyebabkan paras gula dalam badan akan meningkat. Sesungguhnya amalan puasa boleh membantu mengekalkan gula di dalam darah hingga mencapai kadar optimum. Malah Rasulullah SAW mengingatkan umatnya dalam hadis riwayat Imam Tarbarni dari Abu Hurairah bermaksud berpuasalah kamu nescaya kamu sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Muhammad Roslan. Saya dari kelas IT 1103E. Tajuk pertama kita ialah pencernaan ataupun detoksifikasi. Ia merupakan proses membuang, menyingkir dan menyutrakan bahan toksik melalui usus besar, hati, buah pinggang, paru-paru, saluran limpa dan juga kulit. Proses ini dipercepatkan kerana tiada makanan yang masuk dalam badan semasa kita berpuasa dan badan juga beralih kepada sumber tenaga daripada simpanan lemak badan. Lemak dalam badan menyumbangkan 9,000 kalori setiap kilogram. Untuk badan berfungsi secara normal, kita memerlukan sebanyak 2,000 kalori sehingga 2,800 kalori bergantung kepada aktiviti yang kita lakukan setiap hari. Ini bermakna setiap kilogram lemak berupaya menyumbangkan tenaga cukup 3 sehingga 4 hari. Tetapi perlu difahamkan, simpanan tenaga dalam bentuk lemak ini berlaku apabila terdapat lebihan dalam makanan yang kita ambil setiap hari. Apabila lemak digunakan sebagai sumber tenaga, proses autolisis menyebabkan berlakunya pelepasan bahan kimia toksik yang tersimpan di dalam badan ke saluran darah dan seterusnya disingkirkan melalui proses autolisis. Ada bahan kimia yang turut tersimpan bersama lemak di dalam badan yang didapati melalui udara yang kita sedut. Juga akan disingkirkan melalui proses autolisis. Sebagai contoh, dinyahkan melalui air kencing, peluh dan najis kita. Seterusnya ialah penyembuhan. Kerana semasa kita berpuasa, penggunaan tenaga dalam badan dialihkan dari saluran pemakanan iaitu usus untuk mencerna makanan kepada sistem yang lebih penting seperti sistem imun dan juga metabolisme. Apabila kita sedang sakit, perkara yang biasa berlaku ialah kita tidak ada selera untuk makan. Ini adalah salah satu refleks fisiologi kerana badan tidak mahu membuang banyak tenaga di usus, bahkan mahu tumpukan pada proses penyembuhan melalui metabolisme dan juga meningkatkan kemampuan sistem imuniti badan kita. Dalam berpuasa, perkara ini berlaku secara terancang. Proses sintesis protein dapat berlaku dengan lebih efisien, jadi kurangnya berlaku kesilapan dalam sintesis DNA dan juga genetik. Puasa juga membolehkan sistem pemakan berehat dan membolehkan tenaga digunakan memperbaiki sistem tubuh lain terutama sistem imun. Tambahan pula, semasa berpuasa berlakunya penurunan suhu teras badan kita disebabkan oleh metabolisme badan yang
rendah dan tahap aktiviti yang kita lakukan menurun. Hormon pembesaran juga dibebaskan semasa puasa dan ini membantu proses penyembuhan lebih efektif. Selain itu, dalam berpuasa, perkara ini juga berlaku secara terancang. Proses sintesis protein dapat berlaku dengan lebih efisien, jadi kurangnya berlaku kesilapan dalam sintesis DNA dan juga genetik. Puasa juga membolehkan sistem pemakanan berehat dan membolehkan tenaga digunakan untuk memperbaiki sistem tubuh lain, terutama sistem imun. Tambahan pula, semasa kita berpuasa, berlaku penurunan suhu teras badan kita disebabkan oleh metabolisme badan yang rendah dan tahap aktiviti yang kita lakukan juga menurun. Hormon pembesaran juga dibebaskan semasa puasa dan ini membantu proses penyembuhan lebih efektif. Selain itu, dengan berpuasa juga kita dapat membantu melindungi diri kita daripada terhasilnya penyakit-penyakit kronik seperti batu karang, dan ia juga dapat mengelakkan daripada terbentuknya batuan yang boleh menyebabkan kita sakit. Selepas itu ialah rejuvenasi. Proses rejuvenasi ini menyebabkan metabolisme yang rendah, penghasilan protein yang lebih efektif, sistem imun yang lebih berkesan dan pertambahan penghasilan hormon semasa kita berpuasa. Seterusnya, ia juga menyebabkan jangka hayat yang lebih baik. Selain produksi hormon pembesaran yang lebih banyak, hormon anti penuaan juga bertambah penghasilannya semasa kita berpuasa. Selain itu, ia juga mengaktifkan sel sendiri semasa kita berpuasa. Seterusnya ialah ketajaman akal. Apabila badan kita bebas daripada bahan-bahan toksik yang mengalir dalam aliran darah, kemampuan berfikir akan menjadi lebih tinggi. Apabila kita makan, banyak sumber tenaga dalam darah dan saraf dihantar ke usus untuk proses penghadaman. Sekiranya tenaga ini tidak diperlukan, ia akan dihantar ke otak untuk proses berfikir. Perkara ini tidak berlaku dalam hari pertama sehingga 3 hari berpuasa. Pada awalnya, kita akan berasa pening, sugu dan sakit badan. Ini ialah kerana 3 hari pertama, tenaga masih digunakan untuk menyah toksin yang ada selain dari membersihkan sisa kotoran dalam saluran makanan. Selepas dari fasa ini, darah mengalir ke otak lebih bersih dari toksik dan menjadikan kemampuan berfikir lebih tinggi. Kita juga akan menjadi lebih cergas dan bersikap terbuka. Emosi juga akan lebih stabil dan tajam fikiran. Selain itu, ia mampu membina memori dalam jangka masa yang panjang. Sebagai contoh, kita melakukan mengulang kaji pelajaran dan juga membuat nota ringkas untuk mudah kita ingat, dan ia akan membantu kita mengingati perkara-perkara yang kita tulis di dalam nota tersebut dan juga perkara-perkara yang kita mengulang kaji sehingga ke hari peperiksaan. Hal ini kerana darah yang mengalir ke otak kita telah bersih daripada toksik dan juga ia akan meningkatkan lagi ketajaman fikiran kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuri Izzati binti Muhammad Nasri daripada kelas AT1103A. Jadi hari ini saya akan membentangkan tajuk CTU 211 iaitu Tahnik dan Adab Pemakanan Sunnah. Apa yang anda perlu tahu tentang tahnik? Cara yang dimaksudkan dengan tahnik adalah mengunyah tamar ataupun selainnya seperti kurma, kemudian disapukan kepada langit bayi. Jadi kebiasaannya, tahnik ini dilakukan kepada bayi yang baru lahir untuk mengambil berkah daripada orang-orang yang soleh dengan cara menyapu rasa tamar atau kurma ke atas langit bayi tersebut. Ia seolah-olah membuatkan bayi merasa kemanisan tamar ataupun kurma dan didoakan yang baik-baik kepada bayi tersebut. Jadi tujuan utama untuk bertahnik adalah untuk melatih bayi makan dan menguatkannya. Cara-cara untuk melakukan tahnik, yang pertama, kita perlu kumur dan cuci tangan sebersih-bersihnya sekiranya kita akan tahnik bayi tersebut.
Jadi pastikan kita sudah berhenti merokok ataupun sebaik-baiknya mintalah ustaz untuk mentahnikkan bayi kita. Kemudian, mama sebiji kurma dan hancurkannya. Ambil sedikit daripada isi kurma yang dihancurkan dengan jari manis kanan, kemudian sapukan pada lelangi bayi dan pastikan sapu dengan bahagian isi dan bukannya kuku. Perkara ini dilakukan kerana bahagian kuku kita terdapat banyak kuman. Jadi, untuk mengelakkan perkara tersebut adalah sebaik-baiknya kita sapukan bahagian kurma atau tanma yang telah hancur dengan bahagian isi jari tersebut. Jadi, apabila kita menyapukan kepada lelangi bayi tersebut, maka dari situ kita membaca doa tahnik, kemudian berdoa dan berniat yang baik-baik terhadap bayi tersebut. Hukum bertahnik adalah sunat dan ia telah dinyatakan oleh Imam An-Nawawi yang berbunyi, adapun berkaitan hukum hakam yang terdapat di dalam hadis ini, terdapatnya hukum sunat mentahnikkan anak yang baru lahir. Ia juga berkaitan keharusan mengambil berkat dari orang yang soleh yang baik. Di dalam hadis tersebut, itu juga terdapat hukum sunatnya membawa kanak-kanak menemui seorang yang soleh untuk bertabaruk dengan mereka. Elemen saintifik yang dapat dikaitkan dengan amalan bertahnik adalah kadar gula dalam darah akan menjadi semakin normal. Seperti mana yang kita tahu, bayi yang baru lahir, ia kekurangan kadar gula dalam darahnya. Jadi, apabila kurma digunakan untuk tahnik bayi akan menghisapnya sehingga ke pembuluh darah dan kurma tersebut akan bercampur dengan air liur. Kurma tersebut akan bercampur dengan air liur, kemudian ia akan memudahkan proses penghadaman bayi dan glukosa dan akan memudahkannya lagi untuk diserap. Jadi kadar gula dalam darah akan automatiknya menjadi semakin normal dan tiada masalah. Yang kedua, apabila kita bertahnik, ia mampu lindungi bayi daripada penyakit. Ini kerana kurma mempunyai manfaat kesihatan terhadap bayi di mana ia boleh melindungi bayi daripada sebarang penyakit kronik dan juga penyakit biasa. Ia juga dapat membersihkan mulut bayi dan khasnya pada bahagian atas langit-langit bayi kerana apabila kurma disapukan ke atas lelangit bayi, ia akan menarik sisa-sisa kotoran, bakteria dan sekaligus akan mencuci mulut bayi tersebut. Kajian yang kedua adalah adab pemakanan sunnah. Apa yang kita tahu, salah satu antara adab pemakanan sunnah adalah makan dan minum dalam keadaan duduk. Jadi telah bersabda Nabi daripada Abu Hurairah, jangan kalian minum sambil berdiri dan apabila kalian lupa maka hendaklah ia muntahkannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, daripada hadis tersebut, apa yang kita dapat simpulkan adalah makan dan minum sambil berdiri dilarang oleh Rasulullah SAW. Pastinya, satu perkara apabila dilarang oleh Rasulullah SAW akan membawa sebab dan satu manfaat yang baik kepada diri kita. Jadi, antara manfaatnya adalah dapat menyihatkan ginjal. Ini kerana air putih yang diminum ketika duduk akan disaring oleh springer iaitu struktur berotot yang boleh membuka dan menutup untuk disalurkan kepada penyaringan di ginjal. Sebaliknya, jika kita minum air putih secara berdiri, air akan masuk tanpa sebarang saringan. Selain itu, apabila kita makan dan minum sambil duduk, ia dapat membantu kita untuk menyihatkan pencernaan. Ia kerana apabila kita minum sambil berdiri, ia akan menyebabkan cecair akan jatuh ke dasar perut dengan laju dan akan melanggar lapisan perut. Kalau perkara ini sering berlaku dalam keadaan jangka masa yang panjang, ia akan menyebabkan perut kita menjadi semakin longgar dan akan jatuh sehingga menyebabkan minuman susah untuk dihadam. Begitu juga dengan makanan yang telah kita makan sambil berdiri. Jadi, ia merupakan satu proses gabungan di antara sistem saraf dan sistem otot dalam satu masa yang menyebabkan manusia tidak mampu mengawal kedua-duanya untuk rehat. Jadi, keadaan otot yang rehat adalah syarat yang terpenting ketika makan dan minum dan keadaan ini hanya wujud ketika seseorang itu makan dan minum ketika duduk.
Jadi ia takkan wujud ketika seseorang itu makan dan minum sambil berdiri. Apabila duduk, maka sistem saraf dan sistem otot dalam keadaan tenang akan menjadi aktif serta sistem pahadaman akan bertambah kemampuan untuk menerima makanan dan minuman kerana ia akan menyerap makanan dengan minuman dengan cara yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Infadullah bin Muhammad Fadil daripada kelas AT110 3E daripada kumpulan 10. Hari ini saya akan membentangkan mengenai Qiyalullah dan berkhatam. Apakah yang dimaksudkan dengan Qiyalullah? Qiyalullah merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Berdasarkan kata Ibnu Manzur, Qiyalullah membawa maksud tidur pada pertengahan siang atau boleh dikatakan berehat sebentar. Tujuan Qiyalullah. Qiyalullah bertujuan untuk tidur sebentar di siang hari supaya boleh bangunkan tahajud di malam hari. Nabi Muhammad SAW sentiasa bertahajud di malam hari, berzikir dan membaca Al-Quran untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dan mengamalkan sunnah Rasulullah. Yang ketiga, membezakan antara manusia dan syaitan kerana manusia memerlukan rehat, sebaliknya syaitan tidak memerlukan rehat. Rasulullah pernah bersabda, lakukanlah qaulullah, sesungguhnya syaitan tidak berehat. Riwayat Al-Tabarani. Adakah waktu qaulullah? Berdasarkan khilaf ulama', waktu qaulullah ada dua, iaitu sebelum waktu zuhur dan selepas waktu zuhur. Hadis ini menerangkan mengenai Qiyalullah sebelum zuhur. Nabi Muhammad pernah bersabda, maksudnya, kuatkan puasa di siang hari dengan makan sahur dan Qiyalullah untuk bangun malam. Riwayat Ibnu Majah. Berdasarkan hadis ini kita dapat tahu bahawa Nabi Muhammad menyuruh kita supaya Qiyalullah yang dimaksudkan dengan makan sahur itu untuk menyimpan tenaga kita untuk melakukan tahajud pada malam hari, iaitu Qiyamul Lail, dan mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan ibadah seperti istighfar, baca Al-Quran dan sebagainya. Hadis ini menceritakan bahawa Qiyamullah selepas waktu zuhur. Nabi Muhammad bersabda, maksudnya, kami tidak berehat dan makan kecuali selepas solat Jumaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, kita dapat tahu bahawa Nabi Muhammad dan sahabat tidak akan melakukan rehat dan makan sebelum solat Zuhur ataupun Jumaat. Amalan yang dilakukan Rasulullah sebelum Qiyalullah. Yang pertama, mengambil wuduk. Yang kedua, tidur berbantalkan telapak tangan. Ibu jari mestilah berada di belakang telinga dan tapak tangan mestilah berada di pipi. Seperti begini. Okey. Yang ketiga, baring dan miringkan badan ke sebelah kanan. Sebab ini adalah sunnah Rasulullah dan gaya yang terbaik dalam tidur. Yang keempat, jangan tidur menyarap kerana tidur menyarap ini boleh memudaratkan kesihatan diri kita disebabkan perut kita tiada support oleh tulang belakang. Info tambahan. Yang pertama, tidur selepas subuh itu boleh mencegahnya turunnya rezeki. Yang kedua, tidur selepas asar hingga ke isyak boleh mendatangkan hilangnya akal. Yang ketiga, tidur selepas makan boleh memudaratkan kesihatan diri. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai bahatan. Apakah yang dimaksudkan dengan bahatan? Bahatan bermaksud membuang foreskin atau kuluk. Bahatan bagi seorang lelaki ialah membuang kulit pada bahagian hadapan yang menutupi kepala zakar. Manakala bagi perempuan, membuang bahagian kulit di atas saluran kencing, iaitu klitoris. Informasi tambahan. Berdasarkan dalam mazhab Syafi'i, hukum bahatan adalah wajib
kerana dengan bahatan kita dapat menyucikan diri kita. Yang kedua, tidak berlebihan dalam memotong sehingga merosakkan dan mencacatkan bahagian tersebut kerana ia diharamkan oleh Islam. Sekian, terima kasih.